Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan MAQ hari ini akan menjelaskan tentang bank reconciliation and alternative approach, maksudnya kaedah lain yang boleh digunakan untuk melaksanakan bank reconciliation selain metode yang biasa. Okey, pertama sekali bank reconciliation. Apa maksud dia? Maksud dia ialah bank reconciliation ni ialah dokumen yang membandingkan balance antara cash book dengan balance bank statement. Lepas dah bandingkan, barulah kita tahu sama ada kena buat accounting changes ataupun tidak. Next, purpose of preparation of bank reconciliation statement. Verify the accuracy of entries in the cash book. Reconcile the bank account balance in the cash book with the balance in bank statement. Identify the detail that cause the difference between the bank account balance in the cash book and the balance in the bank statement. Purpose kita buat bank reconciliation ni sebab nak tengok ketepatan keluar dan masuk duit dalam perniagaan tu. Reconcile ni kita nak tengok balance bank account dekat dalam cash book dengan bank statement tu sama. Kalau tak sama, kita akan adjust. And kalau tak sama juga, kita nak tahu kenapa the cost yang sebab balance tu kenapa dia tak sama. Sebab tu kita buat bank reconciliation. Next, I will explain the reason why the balance for cash book and balance for bank statement is not matched. The first reason is details recorded in the cash book but not yet recorded in the bank statement. Means transaction tu kita dah record kat cash book tapi belum record dekat bank statement. Contohnya, unpresented check, bank lodgement not yet credited, and dishonored check. Contoh dia, kita as company dah bagi cek dekat pembekal untuk bayar hutang. So, kita akan terus catat dalam cash book. Tapi, pembekal dia tak clearkan lagi cek tu dekat bank. That's why bank statement dia tak akan catat apa-apa. Yang kedua adalah bank lodgement not yet credited. Maksudnya, customer bayar cek dekat kita, kita akan terus catat dekat cash book bahagian debit. Tapi, kita tak clearkan lagi cek tu dekat bank. So, dekat bahagian kredit bank statement takkan catat apa-apa. Yang ketiga adalah dishonored check atau kita panggil sebagai cek tak laku. Contohnya, customer bayar cek dekat kita, duit masuk kita catat dekat cash book bahagian debit, tapi bahagian kredit bank statement tak ada catat apa-apa. Selalunya dalam soalan, dishonored check dia akan berada dekat bahagian additional information. Second reason adalah mungkin disebabkan transaction dah record dekat bank statement tapi belum record dekat cash book. Contoh, the first one is other revenue. Maksudnya hasil yang kita dapat tapi kita tak tahu bila. So, dia akan auto masuk dalam akaun bank perniagaan kita. Contohnya dividen, interest dan lain-lain. Next, auto debit. Auto debit maksudnya pembayaran yang dia dah auto tolak dari bank kita. Contohnya interest on loan. Yang ketiga, bank service charge. And yang terakhir, entry error in the cash book. Understated or overstated. Kalau kita terkurang catat, dia understated, and kalau terlebih catat, overstated. Okey, kita pergi kepada an alternative approach. Dia ada 4 step. Step pertama, buat perbandingan final balance antara cash book dengan bank statement. Step kedua, compare mana yang dah masuk dekat bank statement tapi tak masuk dekat cash book, ataupun dah masuk dekat cash book tapi tak masuk dekat bank statement. Lepas tu yang ketiga, tengok additional information kalau ada. Kalau tak ada, biarkan je. Yang keempat baru buat bank reconciliation. Okey, kita tengok kepada soalan 1. Perniagaan Cengal receive bank statement in August 2013 which shows a different balance with the cash book balance. Dia dah bagi bank statement dengan cash book. Lepas tu first step tadi kan kena bandingkan dia punya balance sama ke tak. Dekat arahan soalan dia dah bagi tahu terang-terang which shows the different balance, maksudnya tak sama. Maksudnya kita kena buat bank reconciliation. Okey, step kedua kita kena bandingkan kredit dekat bank statement, kena bandingkan dengan debit dekat cash book. Debit dekat bank statement kena bandingkan dengan dekat kredit cash book. Okey, yang dah pangkar tu maksudnya dia dah sama. Maksudnya dia dah ada dekat cash book dengan bank statement. Yang kita orang highlight color pink tu maksudnya tak ada. Dan yang color coklat tu
500 tu dia tak terlibat dalam bulan untuk bank reconciliation yang bulan ni. Maksudnya dia terlibat dekat bulan Julai. Yang ni kan bulan 8. Okey, terus step ketiga kita kena tengok dia ada additional information atau tak. Bagi soalan ni dia tak ada additional information, jadi kita just biarkan. Lepas tu step keempat kita kena buat bank reconciliation. Okay, bank reconciliation ni kena start dengan baki as cash book. Lepas tu kita yang dah tolak dekat cash book kita kena tambah. Yang dah tambah dekat cash book kita kena tolak. Lepas tu untuk bank statement pula, yang dah ada dekat bank statement tapi tak ada dekat cash book kita kena tambah. Yang tak ada dekat bank statement ada dekat cash book kita kena tolak. Okey, akhir sekali kita kena dapat jawapan yang sama dengan baki akhir untuk bank statement dekat soalan tadi. Sebab kita dah mula kita punya bank reconciliation dengan baki akhir cash book. Step 2. Buku tunai perniagaan semampu menunjukkan baki yang berbeza dengan penyata bank pada 30 April 2013. Berikut adalah buku tunai dan penyata bank pada tarikh tersebut. First step, kita akan compare cash book dengan bank statement. Debit side cash book sama dengan credit bank statement. Credit side cash book sama dengan debit bank statement. Bila dah compare kedua-duanya, kita akan garis amount yang tak ada masalah. Next, untuk highlight yang berwarna pink, sebagai contoh, RM690 di credit cash book tiada di debit bank statement. Ini dipanggil unpresented check atau bahasa mudah, cek belum dikemukakan. Company dah bayar pemborong dan dah ada catat di cash book, tapi pemborong belum kemukakan cek di bank. Jadi bank tak ada rekod mengenai transaksi itu. Untuk highlight yang warna coklat itu pula, kita akan abaikan sebab nombor cek bermula 1012. Sebab kita akan ambil cek nombor yang mula dari 1003 sampai 1021. Boleh rujuk dekat cash book, bawah atau atas dari nombor cek itu kita akan abaikan. Manakala highlight yang berwarna hijau tu, terjadinya entry error. Nilai yang betul adalah di bank statement iaitu RM2650. Nilai yang ada di cash book RM2560 merupakan understated RM90. Next, baru kita akan start buat bank reconciliation. Tapi untuk set ni, kita akan start dengan balance as per bank statement. Sama macam set 1, cuma ambil balance yang berbeza dengan cara pun akan kontra dari set 1. Bila mula dengan balance as per bank statement, kita akan tengok amount dekat cash book. Dulu baru bank statement. So, tambah deposit instruksi debit cash book RM2,640, baru tolak dengan amount yang di highlight pink credit cash book tadi. So, akan dapat total RM2,960. Lepas settle semua amount dekat cash book, baru kita akan tengok amount yang tak diabaikan di bank statement. So, mula dengan ambil debit bank statement dan kita akan tambah dengan amount yang ada stated tadi RM90. Kenapa kena tambah? Sebab kita kurang catat di cash book. Jadi kita kena tambah lagi nilai yang kurang tu, baru kita akan tolak dengan credit bank statement. Final answer, kita akan dapat balance per cash book negatif RM885. Sama dengan nilai dekat soalan. So kita akan dapat tahu jawapan kita ni betul. And lastly, we will compare between the alternative method with basic method, which is by updating cash book or without updating cash book. For alternative method, we no need to find the balancing figure, but with the basic method, we need to find the balancing figure. Maksudnya, untuk alternative method, kita hanya perlu mulakan dengan balance as per cash book or balance as per bank statement and just tambah tolak sampai dapat balance per bank statement seperti dalam soalan. And for the basic method, we need to find the balancing figure. Next, alternative method are more accurate than the basic method because balance yang kita dapat last kali untuk alternative method mesti sama dengan dalam soalan. But untuk basic method, balance yang kita dapat tak semestinya sama dengan soalan yang diberi. And for the basic method, the format is not follow the standard. And lastly, for alternative method, we no need to update the cash book. But for basic method, we need to update the cash book.